Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamin bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan ketentuan Allah SWT kita sekali lagi dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat petunjuk dan juga rahmat daripada Allah SWT. Baik, hari ini kita akan sambung lagi kelas kita dalam membicarakan topik fiqh. Jadi hari ini kita akan sambung pengajian kita dalam topik fiqh, iaitu kita membicarakan rukun wudu. Hari itu kita dah cerita tentang rukun wudu yang pertama dan juga yang kedua, iaitu niat dan juga membasuh muka. Jadi hari ini kita akan sambung lagi yang ketiga. Kata pengarang, yang ketiganya iaitu membasuh dua tangannya hingga ke siku. Rukun wuduk yang ketiga iaitu membasuh tangan hingga ke siku. Kita basuh tangan hingga ke siku. Jadi kita boleh basuh mana-mana saja daripada tangan kita tu, sama ada yang kanan dulu ataupun yang kiri dahulu. Boleh basuh mana saja, sah. Yang penting kita basuh tangan itu, kan? Kalau ustaz saya tersilap lah basuh tangan kiri dulu, sah tak wuduk dah? Sah wuduk. Sebab apa? Sebab kalau kita nak basuh dua-dua sekali pun boleh, kan? Kita boleh basuh dua sekali, basuh dua tangan hingga ke siku, kan? Tapi kalau yang sunatnya iaitu dengan kita membasuh yang kanan dulu. Itu sunat, sebab pahala lebih lah kalau kita buat basuh yang kanan dulu, kan? Tapi kalau terbasuh kiri dulu macam mana? Boleh, no problem. Tak jadi batal kita punya wudu, tak kena ulang balik, kan? Jadi kena basuh tangan lah, kena basuh tangan. Bila sebut basuh ni maksudnya mesti mengalir air. Mesti mengalir. Air itu mesti mengalir. Tak boleh kita dengan hanya sapu saja. Tak memadai dengan sapu saja. Jadi mesti air itu mengalir, kan? Jadi kalau kita spray pun, spray biar dia mengalir. Jangan kita main spray kat atas saja, kan? Kemudian kita kena meratakan air tersebut. Air yang kita basuh tangan tu kena bagi rata. Okey. Maka wajib basuh barang yang ada atas keduanya daripada segala bulu-bulu, jikalau lebih sekali pun. Jadi wajib kita membasuh apa saja yang ada di atas kita punya tangan tu, kan? Wajib apa saja, walaupun dia kata sama ada itu bulu ataupun kulit. Walaupun kulit lebih, ada kulit terlebih, kan? Jadi basuh tangan macam mana? Ni tangan kita, kan, daripada hujung sini hingga ke siku ni. Tapi yang wajib sampai ke siku, tapi sunat kita melebihkan dia. Sebab apa sunat lebihkan ni? Supaya melengkapi keseluruhan siku kita ni. Tak payah kita nak bajet lah, kita kata bagi cukup sampai siku ni je. Tak jadi membazir kalau lebih sampai sini. Cuma jangan basuh sampai atas bau ni. Jangan basuh sampai atas bau, sebab itu membazir, sebab terlalu lebih sangat. Dia cukup sekat ni saja. Sini, kemudian atas ni sikit sampai lengan baju ni, kan? Jadi sunat kita melebihkan basuhan dalam berwuduk lah. Bukan melebihkan bilangan lah. Melebihkan bahagian yang kita basuh tu. Melebih bilangan tak boleh. Itu makruh lah. Kadang-kadang boleh bawa sampai haram kalau kita terbiasa lah. Okey. Jadi basuh dua tangan hingga ke siku. Wajib juga barang yang ada keduanya daripada segala bulu-bulu. Jikalau lebih sekali, kalau ada bulu dekat tangan ni, contoh ada bulu dekat tangan ni, panjang bulu ni sampai terkeluar daripada tangan ni. Macam mana terkeluar daripada tangan? Bulu ni boleh buat tocang, kita contohnya, kan? Jadi kena basuh juga. Kena basuh macam mana? Basuh keseluruhan sampai habis. Sebab apa? Sebab kena meratai, kan? Kena meratai. Jadi kena basuh sampai habis lah. Kena basuh sampai habis. Jikalau ada bulu, basuh semua bulu tu, kan? Bagi basah, jangan menghalang. Lepas tu kalau kata kalau ada tangan tu bulu banyak sangat, masyaqqah, kan, terlalu banyak. Jadi macam mana nak buat? Boleh kita
boleh kita gunting lah, gunting ataupun cukur boleh ya. Kalau terlalu mengganggu sehingga menghalang air daripada sampai ke anggota wuduk. Untuk kita meratakan ke anggota wuduk tu susah kan, jadi boleh kita potong lah tu. Kalau macam tu lah. Tapi kalau tak ada apa-apa macam biasa ni, macam ni dia kata kan, tak boleh lah cukur bulu rumah, tak boleh lelaki haram Perempuan pun kalau kata lebih terlalu banyak sehingga mencederakan rupa dia, baru dia boleh cukur. Kalau tidak, tak boleh. Okey, baik. Kemudian segala bulu jikalau lebih sekalipun, dan kulit ataupun ada kulit yang lebih, kan, ada kulit yang lebih. Kalau ada kulit yang lebih pun kena cuci juga, kena bagi sampai air. Kulit yang lebih ni macam mana? Contoh, ada satu kulit kita kata bekas luka kan, ada bekas luka, dia tenai sikit macam mana kan, jadi kena masuk ke bawah tu, kena masukkan ke bawah tu air. Tapi tak payahlah nak kena tarik bubuh, tak payah sampai macam tu lah, sekadar sampai saja, jangan sampai mudarat lah, jangan sampai mudarat. Jadi kena bagi masuk air. Contoh kalau tangan kita ada jenis pecah-pecah kan, jari ada pecah-pecah kan, jadi kena bagi sampai air. Macam mana cara kita nak buat bagi sampai air? Antaranya boleh kita gosok macam ni, ataupun kita gosok kat lantai, kat batu ke apa-apa, supaya air tu masuk sampai ke dalam Okey, habis. Dan daging ataupun ada daging yang tumbuh atas kedua tangan tadi. Kalau atas dua tangan tu ada tumbuh daging, jadi wajib juga basuh daging dia. Wajib bukannya sunat, wajib kita basuh. Di mana? Di sekitar ni, daripada hujung ni sehingga ke siku tadi. Kalau ada, maka wajib basuh daging, kulit ataupun bulu. Kalau ada yang lebih, wajib kita basuh. Contoh jari dia terlebih kan, ada tumbuh pula kat tepi ni satu lagi, jadi jari ke-6 kan, jadi wajib basuh jari tu. Kemudian kalau ada orang penyakit yang tumbuh daging kat ni, jadi bulat-bulat, pernah tengok tak? Kalau pernah tengok, jadi semua daging tu wajib basuh, dan bawah dia pun kena bagi basah juga, kena air lah. Sebab apa? Sebab segala daging yang tumbuh, kecuali kalau kena air mudarat, itu dimaaf untuk dia lah, ada cara dia lah. Untuk orang yang sakit ni, kita cerita ni orang yang tak sakit ni, orang yang tak sakit, walaupun dia tumbuh daging, tapi dalam keadaan tumbuh daging tu tak sakit lah. Okey, habis tu cerita tentang rukun yang ketiga, iaitu membasuh dua tangan. Okey, kemudian yang keempat, menyapu sedikit daripada kulit kepala. Menyapu sedikit daripada kulit kepalanya, kepala orang yang berwuduk tu lah kan. Jadi kena sapu sedikit daripada kulit kepala, kena bagi sampai air ke kulit kepala. Jadi kita nak basuh kepala ni, bukan basuh sapu, sapu saja, tak basuh pun tak apa. Jadi kalau kita nak basuh, boleh, no problem kan. Nak suruh kepala wapaip tu bagi kena air tu, boleh, tu tak jadi masalah. Tapi yang wajibnya adalah sapu sebahagian, sedikit. Kalau dalam kitab ni tulis sedikit. Sedikit ni maksudnya walaupun besar 3 jari ataupun 2 jari, itu boleh Tapi di mana bahagian kepala? Okey, bahagian kepala ni, kita tengok ni. Okey, buat tangan macam ni. Ni letak kat telinga ni, anak telinga ni. Sini kepala, tarik ke belakang. Ni. Ini adalah bahagian kepala. Ini kepala dalam ni. Maksudnya dalam lingkungan ni, kalau kita basuh, ni kena tak? Tepi ni kena tak? Tepi ni tak kena. Bila tepi ni tak kena, ini adalah bahagian muka. Sebab muka kat sini. Ni muka kan. Tapi kalau kat sini, ni kepala. Ni daripada sini start daripada sini ke belakang, ini adalah kepala. Jadi basuh di mana, sapu di mana-mana bahagian, tak kira lah. Sini ke, sini ke, sini ke, sini ke, tengah ke, belakang ke, boleh. Tak jadi masalah. Jadi boleh mana-mana pun kan. Cuma belakang ni tak pernah tengok lah orang buat kan, ambil air semayang pak belakang ni, tak ada orang buat lah kan, kata kan. Tapi boleh tak? Boleh, sebab selagi mana berada di bahagian kepala, maka dia tu dikira Okey, baik. Atau rambutnya, sebab apa dia kata kulit kepala? Sebab ada setengah orang yang jenis tak ada rambut kan, tak ada rambut botak semua kan, jadi kena kulit lah. Ataupun rambutnya, sedikit daripada rambutnya. Contoh ada rambut, sikit kan rambut tak perlu kena kulit kepala, jadi kena rambut pun okey. Itu untuk menyapu kepala. Sebab tu dia panggil sapu. Kalau tidak, mesti dia suruh basuh kan. Atau rambut yang ada ia dalam had kepala. Rambut yang ada daripada had kepala. Contoh kita rambut panjang kan, kita rambut panjang tapi
dia punya akar tempat tumbuh rambut tu berada di dalam ruang kepala. Jadi memadai kita membasuh ataupun kita menyapu hujung rambut tu, memadai, kan. Itu habis yang keempat. Dan yang kelimanya iaitu membasuh dua kakinya hingga kedua mata kakinya. Jadi membasuh dua kaki itu yang kelima, membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Basuh kaki hingga dua mata kaki lah. Mata kaki tu kat kaki kita tu yang ada ketui timbul tu, tu panggil mata kaki, ataupun setengah orang panggil buku lali, kan. Sebab apa panggil buku lali? Sebab kalau ketuk dia lali, tak cara try buat lah, kan, kok lah, kan. Okey, baik. Jadi basuh hingga ke buku lali. Sampai buku lali itu adalah had yang wajib. Kemudian sunat kita melebihkan ke atas sikit pada buku lali lah, kan. Jadi sunat kita basuh sampai ke situ lah, kan. Ni Ustaz tunjuk kaki tak boleh lah, kan, dalam video ni, kan. Jadi tu sampai ke buku lali. Jadi air kena meratai lah, air tu kena rata, air tu, kan. Maka wajib basuh barang yang ada di atas atas dua kaki tu. Wajib kita basuh apa-apa yang ada di atas kedua kaki kita tu. Kaki ni pun sama dengan tangan tadi lah, kan. Nak basuh dua-dua sekali boleh, nak basuh kiri dulu boleh, nak basuh kanan dulu boleh. Tapi yang sunatnya basuh kanan dahulu. Kalau tersilap basuh kiri dulu, kita basuh kanan pula. Lepas tu baru kita sambung balik, bagi jadi cukup 3 lah untuk yang kiri tadi. Tapi dah kira lah yang satu yang silap tu dah kira lah, kan. Okey. Tapi tak jadi batal lah, okey. Segala yang ada di atas keduanya, atas kaki tadi, seumpama bulu atau bulu, jadi kena basuh. Kalau ada bulu atas kaki tu, kena basuh bulu kaki tu, wajib basuh, kena meratai. Dan daging ataupun ada daging yang tumbuh di atas kaki tu, tak kira lah, Ustaz, daging tu dalam kitab ni kata di atas, tapi saya kat tapak kaki, kan. Tapak kaki tu masuk di atas jugalah, di luaran tu, maksudnya di atas tu maksud di luaran kita tu. Jadi kena basuh lah. Mana ada di ruang wuduk tu, maka kena basuh lah. Kalau di atas betih tak kena lah, sebab betih tak wajib basuh, kan. Okey. Dan wajib menyampaikan air pada segala pecah-pecah, dan kelepet yang ada pada keduanya, pada dua kaki tadi. Pecah-pecah kaki tu pun kena bagi sampai air. Tak payahlah kita nak ambil kayu, nak ukir ikut dia sikit-sikit, kan. Contoh dia pecah, kan, kita ambil kayu ikut, tak payah macam tu. Cara nak buat macam mana? Dengan kita gosokkan pada lantai, ataupun kita gosok dengan tangan lah. Senang cerita, gosok dengan tangan basuh kaki tu dekat biasa kat tumit lah pecah, kan. Jadi kita kena gosok dengan tangan supaya air sampai di dalam pecah-pecahan tu. Tapi tak payah lah tonyah sampai luka, kan. Jadi kena sampaikan air ke dalam pecah-pecah kaki tadi. Kemudian kalau ada kulit yang selalu jadi putih-putih tu, kan, putih-putih tu, ataupun kulit yang besar lah, kan, dia ternaik ke apa, jadi bawah tu kena basuh juga, sebab dia kira zuhir. Yang bawah tu dia kira luaran juga. Yang tu kena basuh lah, kena bagi sampai, kecuali luka yang mudarat lah. Yang ni dia kata kulit yang ternaik lah, bukan yang luka lah. Kalau luka ni tengok, kalau boleh basuh, kalau tak boleh basuh, kita kena ganti dengan tayamum. Tapi tak cerita lagi lah tayamum, sebab tak masuk dalam bab dia lagi, ya. Okey, kemudian yang terakhir iaitu yang keenam, tertib. Yang keenam iaitu tertib. Apa itu tertib? Seperti mana aturan yang tersebut itu. Jadi nak ambil wuduk ni kena cukup rukun dia. Yang terakhir itu rukun tertib. Tertib ni apa? Tertib ni mengikut susunan yang kita baca itulah, kan. Yang susunan yang dah ditetapkan, ikut susunan yang kita baca tadi lah, kan. Mula-mula sekali niat, kemudian kita basuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian sapu kepala, kemudian basuh kaki. Tu ikut susunan tu adalah wajib. Jadi kalau kita tersilap, kalau sengaja tak boleh lah, kan. Kalau tersilap macam mana? Kita basuh muka, tiba-tiba kita basuh kaki, tangan tak basuh lagi, kan, kepala tak basuh lagi, macam mana nak buat? Ulang semula macam mana? Sambung kat mana kita skip tadi, kat mana yang kita tak ikut turutan tadi. Kita basuh muka, okey, muka turutan yang pertama,
Kemudian yang kedua apa? Basuh tangan. Tapi kita dah basuh kaki tadi. Jadi yang basuh kaki tu tidak dikira, kita sambung balik daripada basuh tangan tadi. Kemudian basuh sapu kepala, kemudian basuh kaki semula. Sebab apa kena basuh semula kaki? Sebab yang tadi tu tak dikira. Sebab apa tak dikira? Sebab tidak mengikut turutan, dah meninggalkan rukun. Jadi tu kena ulang balik lah kan. Kena ulang balik barulah jadi kita punya wuduk tu tadi. Jadi start ingat sampai situ saja kita cerita tentang rukun wuduk. Nanti kita akan sambung pada perkongsian yang akan datang, video yang akan datang, cerita pula tentang perkara yang lain dalam bab solat ni, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum.